Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua berbahagia dengan mendapat maghfirah, keampunan, dan juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi ini kita meneruskan dengan siri hadis-hadis berkaitan dengan amalan-amalan yang membawa kita untuk masuk ke dalam syurga. Sebab setiap amalan yang dilakukan oleh hamba Allah, Allah menjanjikan perkara-perkara yang membawa berita gembira, basyiran, yakni berupa pahala, berupa nikmat-nikmat di alam barzah, di alam akhirat. Bahkan nikmat yang paling besar iaitulah dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan nabi-nabi, para syuhada, para salihin, dan juga golongan siddiqin. Begitu juga ada amalan-amalan yang dijanjikan nadhir, berupa peringatan yang dahsyat, berupa dosa, berupa azab, berupa siksaan, dan juga yang paling besar, yang paling dahsyat adalah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Ini yang kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita bimbang, kerana kita tak mampu. Lastu lil firdausi ahla. Aku tidak mampu untuk masuk ke dalam syurgamu. Wala aqwa ala naril jahim. Aku juga tak kuat nak masuk ke dalam api nerakamu. Ini adalah merupakan syair Imam Asy-Syafi'i. Yang ada orang dok kata macam mana syair, tak betul. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tuhanku, aku ni tak layak. Lastu lil firdausi ahla. Lastu, bukanlah aku ini orang yang layak untuk masuk dalam syurgamu. Doa apa macam tu? Orang doa nak masuk ke dalam syurga, tapi syair ini doa tak mau masuk ke dalam syurga. Jadi orang kata ini syair tak betul. Itu orang yang tak faham. Yang syair ini bukan syair biasa-biasa. Semua ulama puji syair Imam Syafi'i ini. Tapi adalah ustaz-ustaz di negara kita ini, tak ramailah, seorang dua ustaz, budak-budak ustaz. Dia kata ini syair yang tak betul. Kan kita doa nak masuk dalam syurga, bukan doa tak mau masuk dalam syurga. Dia tak faham konsep merendah diri, tawaddu'nya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala Allah taala merahmati beliau insyaallah. Dia merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerana dia kata aku ni bukanlah orang yang layak nak masuk syurga firdausmu.
Sebab apa? Sebab dia tahu kekurangan diri dia. Itu terah Imam Syafi'i, orang yang memberi fatwa di Mekah ketika usia 9 tahun. Dilantik menjadi imam ketika usia 15 tahun. Kan? Kita umur 45 tahun tak berani nak bagi fatwa. Kan, orang tolak jadi imam, gostam balik. Naik dah duduk tempat tu imam dah, tengok orang jubah putih besar, serban besar, tak ada ya. Patah balik, kita tak yakin dengan diri kita ni. Imam Syafi'i ni orang alim. Orang alim, sejak daripada kecil dah alim. Belajar segala ilmu, hafaz Al-Quran, hafaz segala hadis. Tetapi dia tetap merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, aku ni bukanlah orang yang layak nak masuk ke syurgamu, tapi aku juga tak mampu nak masuk ke dalam api neraka. Dah syurga tak mau masuk, neraka tak mau masuk, habis tu nak duduk di mana? Nak duduk di tengah-tengah. Kata ustaz ni ceramah dalam YouTube. Kan? Dia tak faham bahasa orang-orang, para ulama, para fuqaha yang merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu kita kena mengaji, tuan-tuan. Sebab itu kita kena mengaji. Janganlah kita kata kita ni dah belajar sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, ada sarjana muda, ada master, ada PhD dalam bidang kita masing-masing, dah kita tak kena mengaji dah. Ilmu Allah Subhanahu wa taala semakin dipelajari, semakin rasa berkurangan dari kita ini. Kita tidak mahu apabila kita mati dalam keadaan kufur, syirik. Ni tajuk pada kita pagi ini, iaitulah berkenaan dengan syirik. Nak masuk syurga ni tuan-tuan, syarat dia jangan syirik kepada Allah. Kalau syirik kepada Allah, walau sekecil, sedikit sahaja, sebesar zarrah sahaja, maka Allah tidak akan mengampunkan dosa kita, dan Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam syurga. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa 116. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna zalik, dan Allah akan mengampunkan dosa umatnya hak selain daripada syirik itu, Allah akan ampun habis. Liman yasha, bagi orang-orang yang dia kendaki. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang syirik kepada Allah, sesungguhnya dia telah sesat yang sangat jauh. Ini yang kita bimbang, tuan-tuan. Syirik ni dia menghalang kita daripada masuk ke dalam syurga. Syirik. Syirik, apa makna syirik? Syirik artinya ialah kita menyekutukan Allah, kita menduakan Allah. Kita pernah dengar lah kan, ustaz-ustaz lain bercakap, kita pun belajar dulu di sekolah tentang apa itu syirik, apa yang menyebabkan syirik, kan? Syirik ni ada dua. Syirik yang besar, syirik yang kecil. Ataupun disebut syirik jali, syirik khafi. Syirik jali ini syirik yang jelas, yang nyata, yang zahir, besar, membatalkan akidah, membatalkan iman kita. Syirik khafi ini dia tidak membatalkan akidah, dia hanya membatalkan
pahala amalan. Yelek, nandra. Tak ada apa satu. Apa contoh syirik-syirik yang besar, yang zahir? Dia boleh berlaku dalam 3 keadaan. Qaulin wa fi'lin wa yaqinan wa qalbin. Syirik besar ini dia boleh berlaku dengan perbuatan. Apa dia perbuatan? Sembah berhala itu perbuatan. Sembah tok kong, tok pek kong. Orang pergi Batu Cave, kuil besar, dia pergi juga. Itu perbuatan. Sembah apa lagi? Sembah pokok. Ada lagi ke orang sembah pokok sekarang ni? Kan? Puja laut, puja pantai. Itu perbuatan yang membawa kepada syirik. Itu contoh perbuatan. Contoh yang kedua, syirik besar ni boleh berlaku. Yang kedua, fi'lin, qaulin. Tadi fi'lin, perbuatan, sembah tokong, sembah pokok, minta, buat amalan-amalan ritual, sembah pantai, puja pantai dan sebagainya. Itu perbuatan. Yang kedua, qaulin, dengan perkataan. Oh, Quran ni tak pakai duit. Itu perkataan. Itu perkataan. Hadis ni tak boleh dipercayai. Tak boleh hadis. Kan, itu bukan kata-kata dari Allah, itu kata daripada manusia. Tak boleh guna. Itu perkataan. Oh, hukum Allah tak sesuai buat di negara kita ini sebab negara kita ni majmuk. Itu perkataan. Apa lagi perkataan yang boleh mensyirikkan kita kepada Allah? Dan yang ketiga adalah dengan hati, qalbin, ataupun dengan keyakinan kita. Aku dah 2 kali dah vaksin ni, tak kena dah COVID ni, aku ni confirm, guarantee. Yakin di hati kita. Syirik kan? Syirik, keyakinan di hati kita. Yakin anak aku ni, 2 orang ni masuk universiti dah, selamat dah. Tak kalut dah nak fikir dia. Ekonomi dia, masa depan dia dah terjamin dah. Yakin di hati kita. Aku ni tak ada apa dah, pencen. Duit di bank, duit aku semua, tolak duit orang lain lah. Kan? Tak ada pada aku ni, okey dah. Jamin dah, selamat. Tak lapar dah atas muka bumi ni. Tak miskin dah. Keyakinan. Syirik tuan-tuan. Sakit, tu pi klinik tu dekat situ, confirm sembuh. Hebat betul doktor tu. Ubat dia betul-betul mujarab. Yakin di hati kita. Membawa kepada syirik. Hak ni yang kita risau, kita bimbang. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Hak yang sembah berhala, sembah tokong, sembah pokok, sembah kubur, itu mungkin tak ramai lah, tak banyak. Kita pun takut yang tu. Kita pun tak mau yang tu. Yang hak lidah kita ni bercakap, kata Quran ni tak betul, Quran ni makhluk, Quran ni apa semua direka. Kita pun takut yang tu, tak berani nak kata. Ni hak yang ketiga tadi ni. Hak yang keyakinan kita ni.
keyakinan kita terhadap makhluk. Ni yang kita bimbang. Ramai, banyak berlaku dalam masyarakat kita. Tambah-tambah orang-orang hak tak mengaji ni. Tak cukup ilmu tauhid ni tuan-tuan sekadar kita mengaji di sekolah rendah, sekolah menengah. Ilmu tauhid. Ya, sebab tauhid inilah yang menjadi tunjang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirik mati dalam keadaan sebelum bertaubat, Allah Ta'ala tak ampunkan dosa kita. Berzina, minum arak, berjudi, bunuh orang, itu dosa besar. Tapi janji Allah, Allah akan ampunkan kepada hambanya, kecuali syirik. Syirik ni tuan-tuan, kalau kita mati dalam keadaan kita syirik tadi ni, Allah tak akan ampunkan dosa kita. Kalau Allah tak ampunkan dosa kita, di mana tempat kita tuan-tuan? Na'udzubillah. Tempat kita adalah dalam api neraka. Kita tak mau. Sebab itu kita duk kempen ni, suruh orang ngaji. Kalau tak mengaji tuan-tuan, kita bimbang akidah kita tak kuat. Kita bimbang hukum hakam kita berkenaan dengan syariat Islam ni tak mantap, tak kukuh. Akhlak kita tak sempurna. Sebab itu fardu ain ini, kita duk sebut fardu ain. Fardu ain ini dia ada 3 ni. Ada 3 cabang ilmu fardu ain ni, wajib kita mengaji sampai bila-bila. Susunlah jadual di surau kita ini. Ada orang mengajar tauhid, sebab kita nak tahu tentang keimanan dan perkara-perkara yang membatalkan dan merosakkan iman. Sebab kalau terbatal iman kita ni tuan-tuan, sebab kejahilan kita ni, susah kita nak bagi tahu dekat Allah, ya Allah aku tak perasan sebab aku jahil. Alasan jahil mutakhir ini, keadaan kita sekarang ni tak boleh nak terima sangat. Kecuali lah kalau kita duduk di dalam gua, duduk di dalam hutan banat, tak ada telefon, tak ada internet, tak ada kemudahan, tak ada orang-orang alim mai, kita boleh kata kita jahil. Tapi kalau kita duduk di bangunan 10 tingkat, surau, kapek, aircon, ada line telefon lagi, ustaz mari tak berhenti beradu setiap malam, setiap pagi, kita kata oh saya jahil Tuhan, minta ampunlah saya tak erti, saya tak faham. Itu alasan yang kemungkinan Allah Subhanahu wa taala tak boleh terima keadaan alasan kejahilan. Ngajilah ilmu tauhid. Ngaji ilmu tauhid. Sebab tauhid ini adalah asas sebagai seorang Islam, sebagai orang beriman. Kita takut amalan-amalan kita, i'tiqad kita membatalkan keimanan kita. Bila batal keimanan, mati, maka dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosanya. Hak lain, okey. Dosa lain, bukan okey maksud kata boleh buat. Tuan-tuan silap faham pula. Ustaz kata okey, hak lain, dosa lain, berzina, minum arak, berjudi, membunuh orang, itu dosa besar. Tetap berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tetapi kalau dimatikan, kita tak bertaubat, insya-Allah Allah akan ampunkan kita dalam pelbagai keadaan lah. Pengampunan Allah SWT ni dalam pelbagai keadaan. Kalau Allah kasih kepada dia dengan asbab-asbab yang kita tidak tahu, Allah kasih pada diri dia, Allah ampun terus dosanya itu
tanpa diazab. Ada juga jenis dosa-dosa yang Allah Ta'ala ampun juga, tapi setelah diazab. Kan Allah masuk kita parking sat dulu dalam neraka jahanam. Berapa tahun? 5,000 tahun. Duduk sat. Lepas tu Allah keluarkan balik, baru masuk ke dalam syurga. Kan? Ampun juga, tapi kena azab dulu. Ada jenis yang Allah Ta'ala ampun, terus masuk ke dalam syurga, tak diazab. Ini beruntung orang yang mendapat keampunan Allah tanpa diazab. Kita bimbang, kita dapat keampunan, tapi kena azab dulu. Sebab itu dosa-dosa ni, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil ni, dia kita kena elakkan. Walaupun Allah Ta'ala janji dia akan mengampunkan. Dosa minum arak, dosa berjudi, dosa berzina, dosa apa-apa lagi, bunuh orang, Allah Ta'ala akan ampunkan selama mana dia tidak syirik. Tapi pengampunan dosa-dosa hak besar tadi ni, sama ada diampunkan masuk dalam syurga ataupun diampunkan setelah diazab. Kita tak mau diazab tu, sebab kita takut. Tengok pun tak berani dah. Dahsyatnya api neraka tu, tengok pun tak berani, apalagi kita nak duduk dalam tu. Tak mau kita, rumah kita ada hantu, orang kata, kan? Tak mau dah tukar quarters, pergi bagi alasan dekat BPH JPM nak tukar quarters. Pasal apa? Ada hantu. Mana ada hantu? Tak nampak. Ada, tu hampir duduk lah, dia kata. Tak mau duduk, nak pindah. Katanya ada hantu dalam rumah dia, ada jin. Masuk je bunyi orang tarik kursi, masuk je bunyi orang main guli. Semua rumah hak jenis tingkat gitu dengar bunyi lagu tu. Saya pun pernah duduk quarters, hak rumah hak bertingkat tinggi kan. Kali kamu Abang Den ni Bilal kan, memanglah bunyi gitu. Tak tahulah, kita dengar je lah, biarlah nak bunyi kan. Bunyi guli tik tok tik tok tik tok. Bunyi orang tarik kursi kok. Tanya engineer kata biasalah, sebab bangunan kita ni ada batu, ada besi. Jadi waktu siang hari besi ni dia mengembang, batu ni dia mengembang. Bila malam hari batu ni dia menguncup. Bila dia pergerakan kembang kuncup tu, kadang-kadang dia menghasilkan bunyi, menghasilkan bunyi yang kita dengar lah, kita boleh dengar. Tarik ni, tarik itu, tarik itu, tarik ni, kan? Saya keluar daripada rumah tu, orang lain pula masuk. Bila orang lain masuk tu, dia pun telefon, Ustaz, rumah Ustaz ni lain macam lah. Bukan rumah saya ni, rumah kerajaan. Yalah Ustaz, ni rumah ni pasal apa? Ni macam-macam ni. Bapak saya, dia bawa bapak dia dah tua dah, uzur sikit. Bapak saya nampak macam ada orang, budak kecil duk lari ke atas meja. Tu dia. Ke mana pula nak buat kan? Berjalan budak kecil-kecil besar ni, besar botol, duk berjalan ke atas meja. Puan nampak tak? Saya tak nampak, bapak saya aja yang nampak. Lagu mana pula lah kan? Kita pun pergi lah, baca-baca sikit, jampi-jampi sikit kan, baca ayat Quran. Lepas tu tak dengar pula dah lah ni kan. Okey lah, maksudnya okey. Makhluk tu tetap ada, cumanya nampak dengan tak nampak saja. Kadang-kadang Allah bagi nampak, kadang-kadang Allah hijab, tak bagi nampak kan. Siapa pernah nampak makhluk-makhluk halus ni? Saya tak pernah nampak kan, dan memang tak mau nampak pun kan, biarlah tak nampak pun. Siapa yang pernah nampak ni, maksudnya Allah Ta'ala buka hijab dia, nak tunjuk kekuatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makhluk ini bukan hak yang ada di depan mata kita saja, yang di sebalik penglihatan mata kita juga ada.
Itu saya nak cerita bab syirik tadi tu. Syirik yang nyata. Jali dia sebut. Syirik jali. Syirik yang nyata. Ada berapa syirik yang nyata ni? Ada 3. Apa dia? Perbuatan. Yang kedua dengan perkataan. Yang ketiga dengan i'tiqad. Yang hak kita takut bimbang berlaku, kerap berlaku ni, i'tiqad ni lah. Saya bawa contoh dah tadi tu. Lega dah, saya vaksin lengkap dah, penggalak pun dah kena dah, kali ketiga dah masuk dah. Tak ada dah. Coronavirus tak kena dah saya ni. Dia duk yakin ke vaksin tu. Kan? Kita nak kata macam mana ustaz? Alhamdulillah lah, saya ni dah 3 kali vaksin dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung dengan asbab vaksin tadi tu. Itu i'tiqad kita. Kita kena pegang macam tu. Baguslah klinik tu. Hebat doktor dia, pandai bijak. Tapi semua Allah Ta'ala takdirkan semua. Allah Ta'ala yang bagi semua sembuh. Kita kena i'tiqad, keyakinan kita kena macam tu. Kena macam tu. Kita tak boleh duk i'tiqad 100% manusia tu yang itu dipanggil syirik. Syirik ni menduakan Allah. Sebab yang berkuasa mutlak adalah Allah. Yang menjadi asbab makhluk, ubat, sijil, ilmu, itu asbab. Kan? Bukan sebab itu. Yang berkuasa adalah Allah. I'tiqad kita begitu. I'tiqad kita kena kata begitu, kena faham, kena yakin begitu. Kalau kita duk pegang hak yang jenis, aku ni dah ada sarjana, master, tak susah dah hidup aku ni, mati je, kufur, syirik pada Allah. Tanam sia-sia ke bumi, sia-sia. Sama dengan walaupun tanam di tanah perkuburan Islam, tapi sama dengan pesin 20. Pesin 20. Cina punya jarak Cina. Itu akidah kita ni kena penting, kena jaga betul-betul. Itu suruh ngaji ilmu tauhid, suruh ngaji ilmu fiqh, suruh ngaji ilmu tasawuf. 3 ilmu ni penting. 3 ilmu ni penting. Tauhid, nak kita ilmu tentang keimanan, kepercayaan, keyakinan kita pada Allah, perkara-perkara yang membatalkan, merosakkan akidah kita. Fiqh, nak cerita bab muamalat kita ni, cerita bab ibadat kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, wajib zakat tak wajib zakat, kan? Qada solat tak qada solat, qada puasa tak qada puasa, mati nak kena bayar fidyah tak bayar fidyah, itu ilmu fiqh. Tasawuf ini nak cerita tentang adab kita. Tak semesti orang kuat main semayang di masjid, di surau itu adab dia bagus. Kadang mulut dia berbisa. Kan? Adab itu penting. Adab, ilmu adab, ilmu tasawuf, ilmu akhlak lah. Kita sebut ilmu akhlak. Tak semesti dia kuat semayang, kuat puasa, kuat ibadah sunat, wajib semua dia buat, tapi akhlak dia baik tak? Akhlak ni dia kena belajar dan dia kena takdib. Apa makna takdib? Beri training, latihan, mulazamah, kebiasaan, baru lahir akhlak tu. Akhlak bukan dia buat-buat. Ada orang buat baik, itu bukan akhlak. Akhlak ni dia lahir lah. Lahir daripada perasaan nak benda baik, nak buat benda baik, kan? Tak menyusahkan orang, fikir hal orang lain, tak fikir hal diri sendiri. Itu akhlak. Tambah kita duduk di kawasan kejiranan yang ramai macam ni, nak parking kereta bukan soal kita nak kata lega dah aku dapat parking kereta, tapi kena fikir parking kereta aku ni ganggu orang lain nak keluar ke tidak. Orang hak parking sebelah depan kita, belakang kita ni, dia nak keluar mudah ke tidak. Itu soal akhlak. Ini dia tak. Yang penting dia boleh masuk, dia punya kereta dia,
Dia fikir dia punya dia saja. Hak kawan tu sebelah tu nak keluar pun tak boleh. Sempit. Itu bukan akhlak Islam. Akhlak ni lahir daripada hati dia yang fikir diri dia dan fikir umat, fikir orang lain juga. Nak mari ke surau, bagus mai ke surau. Tapi letak kenderaan melintang jalan orang nak masuk tak boleh, menghalang. Itu akhlak yang tidak baik. Kelang kabut nak dapat muafik dengan tok imam, lempar kasut, berterabur depan surau. Itu bukan akhlak yang baik. Walaupun niat nak mari datang berjemaah itu baik, tapi ilmu akhlaknya tidak ada. Dia mencacatkan Islam, image Islam itu sendiri. Kita duk puji orang Jepun kan, Jepun bagus, disiplin, sampah tak buang, potong rokok, rokok tak dilempar rata. Kita pergi ke Jepun, kita bangga orang Jepun. Handphone tertinggal atas train, patah balik ambil tetap ada lagi kan. Tak bising, naik train tak sembang, bombang walaupun kawan ramai, senyap, suka membaca kan. Biasa orang duk cerita kan akhlak orang Jepun. Orang puji sebab apa? Sebab akhlak dia tak beriman, dia bukan Islam. Akidah dia bukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun akidah Islam. Dia Buddha, ada Kristian. Tapi akhlak dia tu, sifat dia tu dah dilatih begitu. Kita orang Islam ni mungkin kita duk tekankan ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu batal puasa, batal solat, nak betul solat, tapi bab akidah, bab tauhid, bab tasawuf, bab akhlak ni kita mungkin belajar tapi tak memberi penekanan, tak diamalkan. Hadis banyak cerita buang benda-benda yang menghalang jalan, walaupun sebatang duri kita buang. Itulah sekecil-kecil iman. Iman juga tu, buang duri yang menghalang jalan. Apatah lagi kalau kita bukan sakat buang menghalang jalan, kita yang buat menghalang jalan pula, menyusahkan orang. Itulah kita duduk kehidupan bermuamalah berjiran. Macam kita sekarang ni, dia kena fikir tentang soal jiran. Tak boleh duk pasang radio, muzik bergegar rumah kan. Hantar aku lah, ini rumah aku beli, bayar berpuluh ribu. Berapa ribu rumah sini? 260, sekitar itulah, 300 lebih kurang lah. Aku bayar ni 300, bulan-bulan 300 ribu beli rumah ni. Bulan-bulan nak potong gaji, ikut suka aku lah, nak bising ke nak apa ke. Islam tak bagi macam tu, sebab dia tidak berakhlak. Hidup kita ini bukan soal diri kita saja, kita kena ambil tahu hal masyarakat sekeliling kita. Itu Islam. Belah kucing kan, kok suka aku lah kucing aku kan. Betul kucing kita belah, tapi dia menyakiti hati jiran. Dia pergi berak depan rumah jiran. Kucing pun bijak kan, tak berak di rumah dia, pergi berak kat rumah orang lain. Menghasilkan bau yang tidak menyenangkan jiran. Kita fikir semua tu tuan-tuan. Itu akhlak. Sebab tu Islam ni dia mementingkan 3 ilmu ni tadi saya sebut tadi. Akidah, ilmu tauhid ini adalah ilmu yang tunjang. Sebab syariat dengan akhlak ini hasil daripada tauhid. Bila kita dah kukuh, dah mantap tauhid ni, barulah dia akan datang soal nak solat. Dah kita yakin Tuhan itu ada, dosa tu ada, pahala tu, kita pun semangat nak buat solat, hak puasa, hak amalan ibadat, jual beli syariat semua ni gantung pada ilmu yang kedua ni tadi,
ilmu fiqh ni tadi. Tauhid satu, nombor dua fiqh. Yang ketiga tadi saya sebut akhlak ataupun tasawuf. Akhlak ni sikap kita. Tak memadai. Ada tauhid kukuh, ada syariat, ada fiqh kukuh, akhlak tak ada, rosak juga. Islam tu rosak juga. Jadi akhlak ni dia mengikat di antara tauhid dan juga fiqh dan melengkapkan jadi tiga perkara ini. Ini dipanggil ilmu fardu ain. Tuan-tuan mengajilah yang ni, supaya kita jadi Islam yang sempurna. Supaya kita jadi Islam yang sempurna. Saya tambah sikit lagi. Tadi saya sebut syirik ada dua. Syirik jali, syirik besar, syirik yang zahir, jali ni. Yang kedua syirik khafi. Syirik khafi ini tuan-tuan syirik kecil. Dia tidak membatalkan akidah. Dia tak membatalkan iman kita, tetapi dia membatalkan pahala amalan kita. Semayang tak ada apa. Sedekah tak ada apa. Zakat tak ada apa. Sebab syirik khafi tadi. Syirik juga tapi dia ringan sikit. Mudah faham dia gini tuan-tuan. Syirik besar ini dia menduakan Allah dengan makhluk lain. Syirik ringan ini dia menduakan Allah dengan diri kita sendiri. Nampak tuan-tuan duk merenung muka saya tu kan. Lagu mana pula mensyirikkan dengan diri kita sendiri ni? Saya ulang, syirik besar ni iaitu kita menduakan Allah, menyengutukan Allah dengan makhluk lain. Contoh saya bagi tadi, kita menduakan Allah dengan batu berhala. Kita menduakan Allah dengan tok nenek moyang, roh nenek moyang. Kita menduakan Allah dengan makhluk lain. Kan kita menduakan Allah dengan duit. Kita menduakan Allah dengan vaksin. Kita menduakan Allah dengan ubat. Kita menduakan Allah dengan sijil PhD kita. Itu syirik yang besar. Syirik yang kecil ini kita menduakan Allah dengan diri kita sendiri. Arab sebut ananiyah, keakuan. Akulah tu. Hak mula-mula nak bagi beriduk surah apa nama ni? Al-Quddus. Akulah mula-mula tu. Itu syirik tu tuan-tuan. Ini ulama tasawuf sangat jaga. Ulama tasawuf sangat jaga. Akulah. Hak duk main azan, main qomat. Orang lain malak semua nak buat, aku lah. Dia tak membatalkan akidah, tetapi dia membatalkan pahala. Ananiyah dia panggil, keakuan. Kita menduakan Allah dengan aku. Sebab itu ahli-ahli tasawuf dia nak buang perkara-perkara mazmumah dalam diri dia. Apa dia? Riya, ujub, sum'ah, takabbur. Ini empat perkara ni. Riya. Riya ni Nabi sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata ada seorang yang kuat salatnya, betul ibadatnya, sempurna amalannya, tetapi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia. Sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Riya. Dia buat tu lentik elok, takbir cukup sempurna ikut sunnah Nabi. Kan takbir angkat tangan itu bertentangan dengan telinga. Begitu sunnah Nabi, qiyam pun sempurna, baca Al-Quran Masya Allah sedap. Orang kata ni tu imam macam tu imam Mekah. Rokok sempurna 90 darjah. Sempurna lah.
semuanya sempurna, bacaannya, tajwidnya bagus, tapi tak diterima di sisi Allah. Sahabat tanya sebab apa? Sebab dia buat itu sebab ada orang ramai. Riak. Dia nak menunjukkan kepada orang, itu dipanggil riak. Buat sesuatu sebab ada orang. Riak. Menunjukkan. Lepas riak, unjuk. Unjuk ni apa? Unjuk ni timbul perasaan dalam diri dia. Beribu-ribu orang hak duduk di sini, agak-agak aku seorang kok bangun tahajud malam tadi ni. Tengok mereka lain semua gelap je, rumah Tok Imam pun gelap, rumah pengurusi pun gelap, kan? Agak aku kot seorang kot yang ni mayang. Itu ujub tuan-tuan. Agak-agak ni hak dalam ramai-ramai duduk dalam surau ni, aku kot paling alim ni. Mereka semua ni jahil semua, nampak ni. Ujub. Itu ujub timbul dalam diri kita. Timbul dalam diri kita. Allah. Ada tak tuan-tuan? Ada. Saya ada, tuan-tuan pun ada. Membatalkan pahala ibadat kita. Aku kot rajin bersedekah ni, rasa dalam diri kita ni, kan? Aku kot orang yang paling kerap sembahyang berjemaah. Orang lain haprak semua, kat surau tak pernah nampak. Ujub. Yang ketiga, sum'ah. Sum'ah ini dia suka orang dengar. Suka orang dengar maksudnya dia ceritalah. Dia cerita dekat orang, suka memperdengarkan kebaikan dia. Dia suka cerita. Sum'ah ni sam'un. Dengar. Sum'ah artinya dia suka memperdengarkan amal kebaikan yang dia buat. Alhamdulillah lah Pak Ji, tahun ni kerajaan dah buka ni 2 kali dah umrah ni. Hang berapa kali? Saya dak lagi lah. Pi lah. Ni kerajaan dah buka dah, SOP dah benarkan. Pi lah umrah. Tengok Pak Ji ni 2 kali dah pi. Kan? Bulan lepas kali ni, bulan ni pi pula ni. Dia suka mendengarkan. Dah ni dah. Derma dah dekat surau Al-Qudus. Tak lagi air. Saya ni tiap-tiap bulan ni infak RM1,000 ni duit saya lah. Sum'ah dia nama dia. Yang keempat, takbur. Riak, ujub, sum'ah. Takbur ni adalah ego. Ego maksudnya dialah yang terbaik. Ego, besar diri. Dialah yang paling berkuasa. Dekat ni sadari ni akulah. Apa-apa semua orang rujuk kat akulah, tak ada orang lain dah. Hang nak buat apa-apa, dapatkan pandangan aku dulu. Tidak, tak jadi. Itu takbur, ego. Pandangan orang lain tak boleh terima. Ini dipanggil syirik juga. Kenapa dipanggil syirik? Karena dia telah mengambil sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah seperti membesar diri. Itu Allah saja yang layak. Akulah yang paling besar, akulah yang paling berkuasa. Itu sifat Allah. Kan? Akulah yang paling baik. Itu sifat Allah. Sifat manusia ni tidak boleh menyamai dengan apa? Sifat-sifat Allah ni. Saya tak ada apa. Sebab tu penting sifat tawaduk. Sifat tawaduk ni merendah diri, macam Imam Syafi'i syair tadi lah. Aku ni tak ada apa-apa, tak mampu nak masuk dalam syurgamu, melainkan rahmat kamu saja. Ada orang tanya, oh Ustaz, kalau saya buat ibadat ni mengharapkan pahala ni, dia dikira ikhlas ke tidak?
nak masuk syurga ni, buat ibadat sebab nak masuk syurga. Tapi orang kata buat ibadat bukan sebab nak masuk syurga, buat ibadat ni sebab Allah Ta'ala suruh. Saya kata betul lah juga. Habis tu kalau kita buat ni ibadat, semayang, duduk dalam majlis ilmu, nak mengharapkan pahala, betul juga. Itu ikhlas lah. Ikhlas ni dia ada 3, tuan-tuan. Tahap dia. Tahap. Yang pertama, tahap yang paling tinggi ikhlas ni, apabila dia buat satu amal ibadat semata-mata kerana cintanya kepada Allah. Itu ikhlas yang nombor 1 lah. TikTok lah. Dia tak fikir langsung soal pahala. Dia buat ibadat dia. Macam Rabi'atul Adawiyah. Ahli sufi kan, Rabi'atul Adawiyah. Dia buat sakit pun Allah yang bagi pada diri dia. Tu dia tahap dia ikhlas yang nombor 1. Dia kasih pada Allah Ta'ala. Dia tak mengharap pahala pun. Aku bukan nak pahala, aku nak Allah redha. Itu ikhlas nombor 1. Ikhlas nombor 2, medium. Apa dia? Dia buat amal ibadat ini, dia nak kasih pada Allah. Yang kedua, dia nak juga pahala. Itu ikhlas nombor 2. Dia buat semayang, puasa, zakat, tutup aurat ni sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh, dan dia nak pahala tu. Nak pahala ganjaran. Ikhlas yang paling rendah, iaitulah buat amal ibadat ni sebab nak pahala tu. Itu ikhlas yang nombor 3, yang rendah. Tak apalah kita buat ibadat ni sebab nak pahala. Pahala sebab Allah Ta'ala suruh cari pahala ni. Kan? Buat satu kerana pahala, kerana ganjaran, kerana nak dapat syurga. Itu bukan syirik. Itu ikhlas, sebahagian daripada ikhlas. Tak dinamakan syirik. Sebab ada orang kata buat ibadat kerana nak dapat pahala, itu syirik. Buat ibadat ni dia mesti kerana Allah saja. Itu tak syirik. Itu adalah tahap keikhlasan kita. Jadi terpulanglah kita ni macam mana, tuan-tuan. Kalau ikhlas kita nombor 1, Allah. Buat ibadat ni tak fikir tentang soal pahala dah, fikir kasihnya kita kepada Allah, lalu kita buat ibadat ini. Hak nombor 2, buat kerana Allah, pahala pun nak juga. Itu ikhlas nombor 2. Hak nombor 3 ni bawah sikit lah. Buat nak pahala, cari pahala. Buat ibadat nak cari pahala. Buat tu nak cari pahala. Buat ni fikir tentang pahala. Dan yang keempat paling teruk ni syirik lah. Syirik tu hak 4. Kita tak maulah yang tu. Buat kerana nak menunjuk-nunjuk. Buat kerana nak bagi kata kita ni baca sedap. Itu tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. Allah terlebih masa sikit, tak ampun, minta maaf lah. Ghalib, minta maaf lah tuan-tuan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita sama-sama membaca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.